Dia ingatkan saya untuk record. Okay, so kita record. Okay, saya ulang semula. Okay, kemahiran asas matematik tambahan yang kali ketiga ni, saya lebih fokus kepada fungsi kuadratik penyempurnaan kuasa 2 ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut completing the square. Okay, so fokusnya adalah kepada fungsi yang mana sebelum ni kamu hanya belajar ungkapan, okay, dan juga persamaan. Ungkapan ni macam ni lah, ni ungkapan ni. Dia tak ada sama dengan kosong ke apa ke. Tapi untuk persamaan dia ada sama dengan kosong. Dan satu lagi komponen algebra yang kamu boleh belajar, yang baru kita sentuh malam ni adalah fungsi. Dan untuk silibus kamu, okay, fungsi ni hanya terhad kepada kuadratik. So fungsi kuadratik ni apa? Yang mana kuasa X dia tu paling tinggi adalah kuasa 2. 2. Okay, so 2. Itu sahaja. Sebelum ni yang kita buat dalam 2 kelas sebelum ni, right, pun ada kuadratik juga, tapi persamaan kuadratik ataupun ungkapan dalam bentuk kuadratik. So jangan confuse Fungsi ni satu lagi algebra yang perlu kamu tahu. So simbol dia ni lah. Ni nak stylo simbol fx. Okay. Tapi sebenarnya kamu dah ni dah pun. Dah apa? Kamu dah belajar dah pun. Contohnya y. Y itu sebenarnya satu fungsi. Okay, fungsi y. Tapi dia guna y lah. Supaya kamu, yelah baru ada yang baru nak belajar. So saya kena ambil tengah-tengah. Alright. Yang dah belajar tu fx dia tahulah. Tapi yang mana belum belajar fungsi ni, kita anggap y tu juga adalah satu fungsi. Okay, kita pergi kepada penyempurnaan kuasa 2 ni. Bebel pula saya. Tadi saya beritahu asas Yang saya nak kisahkan malam ni adalah macam mana pengiraan penyempurnaan kuasa 2 sehingga kita mendapat bentuk vertex. Apa bentuk vertex tu? Ini dia bentuk vertex tu. Okay. So ini kat sini ada diterangkan bentuk vertex tu. So dia macam ni lah. Saya nak cakap macam mana. Ada A ada kurungan kuasa 2 tambah K. Ada pemalar. K tu adalah pemalar. H pun pemalar. Ataupun constant. A tu pun pemalar. Okay. So, hopefully, kamu boleh selesakan diri. Okay, selesakan diri sebab apa yang kita nak bincangkan ni, okay, akan berguna dalam macam mana kita nak lakarkan graf fungsi kuadratik. Sebelum nak lakarkan tu, kita kena tahu macam mana nak tukar daripada fungsi kuadratik ni, okay, fungsi kuadratik ni kepada bentuk vertex. Okay, itu yang kita nak achieve malam ni. Okay, itu yang kita nak achieve malam ni. Okay, kita tengok yang simple dulu. Soalan B. Fx. Okay, sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tolak 5. Macam ni. Tapi kan saya tak nak guna Fx. Saya ambil jalan tengah. Apa dia? Saya ambil Y katakan. Boleh, tak ada masalah. Sebab nanti kita akan lakarkan graf, okey, sama ada Y ataupun Fx melawan X, graf dia ini saya beritahu awal-awal lah. Dah alang-alang saya masuk kan pasal graf tadi. So Fx ni saya gantikan dengan Y. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Sama dengan Y. Y sama dengan Fx. Okey, dan juga sama dengan X kuasa 2. Okey, so saya nak tunjukkan dua cara kaedah. Okey, kenapa dua kaedah? Supaya kamu boleh membuat pilihan. Saya nak ajar kamu membuat pilihan. Okey, mana yang rasa kamu selesa ataupun mana yang satu kamu rasa macam mana sesuai lah untuk kamu. Dan selesa dan sesuai. Okey, metod pertama. Okey, kaedah pertama.
Okey. Yang macam ni sebenarnya kalau ini untuk contoh ini dia ada metod satu sahaja. Okey? Okey, ada metod satu. Yang ada dua metod tu kalau melibatkan X tu, X kat depan ni ada tanda negatif macam ni ataupun ada perkali atau koefisien pada X kuasa 2 tu. Itu saya boleh buat dua kaedah. Kalau ini metod satu sahaja dulu. Okey, apa dia? Konsep yang pertama, kalau tengok dekat sini, kita kena tahu okey, yang mana ini adalah satu X kuasa 2. Satu tu pun adalah sebenarnya adalah perkali. Okey, perkali kepada X kuasa 2 kan? Dia satu. Okey, yang kita anggap dia sebagai A. B pula adalah negatif 3. Okey, ini asas saya dah ajar hari tu kan? Saya dah masuk hari tu, nilai A dalam rumus tu kan, tolong kelas yang lepas, pemfaktoran penyelesaian kuadratik menggunakan rumus. Dekat situ saya ada sentuh apa nilai A, B dan C. Nilai A, B. A tu adalah perkali pada X kuasa 2. Okey, perkali pada X kuasa 2. Okey, manakala negatif 3 ataupun B ni adalah perkali pada X. Okey, pemboleh ubah X. Manakala C tu adalah pemalak ataupun constant dia sama dengan negatif 5. Okey, tapi yang saya nak tekankan kat sini adalah nilai B tu. Apa nilai B tu? Okey, metod pertama, alright, kita ada Y, kita ambil Y lah kan. Okey, Y ataupun Fx. Sama je. Okey. Cuma saya gunakan Y, mungkin ada tingkatan 4 yang masih belum familiar kan dengan Fx. Okey, so Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X. Okey, tolak 5. Okey. So, kalau kita nak buat penyempurnaan kuasa 2, kita kena make sure X ni apa? X ni mestilah perkali mesti sama dengan 1. So ini adalah dia punya syarat yang pertama. Step 1. Okey. So dia dah memenuhi syarat pertama. Alright. So maka kita boleh melakukan penyempurnaan kuasa 2. Syarat yang kedua, apa dia? Okey, step yang kedua, antara X ni, antara X pembeli ubah X dengan pemalar ni, kita selitkan formula tambah tolak B per 2 kuasa 2. Kita wujudkan dia. Wujudkan. Dia tak wujud. Tapi kita wujudkan. Okey? Yang ini. Ini step yang kedua. B tu nilai apa? B tu nilai apa? B tu boleh tengok dekat beg kuning kat bawah tu, kamu boleh tengok. Okey, tak ada gurau je. Okey, B tu adalah, alright, B tu adalah nilai B yang ini. Yang saya highlight biru tu, itulah nilai B tu. Sebab tu dalam penyempurnaan kuasa 2, okey, B tu dia memainkan peranan. A dengan negatif 5 tu tak ada sangat lah. Okey, tak adalah sangat. Okey. Okey, seterusnya itu step yang kedua. Okey, tadi step pertama, ini step pertama, ini step kedua. Okey, step ketiga macam biasalah, kita faktorkan dia. Nanti saya tunjuk step 3, kalau saya terangkan kamu tak faham. Okey, kita pergi kepada step yang pertama dah lepas. Okey, kita teruskan, proceed dengan step yang kedua. Okey, so sama dengan, okey ini Y tu saya buat. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X ni kita tulis. Tulis macam biasa. Okey, so kita masukkan tambah B per 2. B tu nilainya apa? Negatif 3 per 2. Kuasa 2. Alright. So kalau kita buat macam ni, okey, kat belakang ni ada tolak 5 kan. Kalau kita buat macam ni, persamaan ni tak seimbang. Okey, persamaan tak seimbang dengan yang asal. Ini persamaan asal. X kuasa 2 tolak 3X tolak 5. Ini persamaan asal. Kalau kita tambah sahaja yang ini, negatif 3 per 2.
kuasa 2 ni, dia tak seimbang dah, tak sama dengan yang ini. Maka kita kena letaklah lagi satu. Kalau dah tambah kat sini, kena tolaklah benda yang sama. So idea dia supaya dia seimbang, negatif 3/2 kuasa 2. Nampak tak? Sebenarnya yang pink color ni sama dengan kosong. Lagi sekali saya ulang, sebenarnya sebabkan kita wujudkan dia, pink color ni sama dengan kosong. Itu dia punya idea dia, konsep pengiraan dia. Okey. Ini pengiraan. Ini adalah pengiraan penyempurnaan kuasa 2. Okey, saya tak masuk konsep dia kenapa ke apa ke. Saya nak kamu mahir dulu pengiraan penyempurnaan kuasa 2 untuk kelas malam ni. Lepas dah mahir penyempurnaan kuasa 2 ni, and then kita boleh, saya lupa nak review. Sketching. Kita boleh sketching graph based on kepada ni tadi tu lah. Yang ini. Okay. Alright. Okay, setakat ni faham boleh Setakat ni boleh I go straight. Okay konsep. Daripada pengiraan tu saya terangkan juga konsep-konsep dia tu. Kenapa saya nak susah-susah ni? Kan nak tambah apa ni semua? Bukan, dia ada sebab dia. Sebab apa kita tambah tolak yang ini? Alright. Sebab dekat bahagian ini ni, ini kita boleh factorize menjadi ni bentuk vertex dia x tambah b kuasa 2. Contohlah x tambah a lah, saya letak a kat situ. X tambah k katakan. Yang bahagian ni kita nak faktorkan menjadi bentuk macam ni. Itu tujuan matlamat asas kenapa kita tambah tolak B/2 kuasa 2 ni. Supaya kita nak ambil yang ini ni, saya ulang yang ini ni, kita boleh factorize kepada ni. So, apa boleh kita buat? Kita buat macam frame tu lah. Frame tu kan. Okay. So, terus je buat macam ni. Kuasa 2. Lepas tu, yang belakang ni, yang lebihan ni, ini dia panggil macam kesan dia lah ataupun collateral damage dia. Tapi bukanlah damage. Dia tak ada apa pun. Tapi kita kena proceed lah sebab ini yang first pink ni, negatif 3 ataupun negatif 2, 3/2 ni, kita dah ambil. Dan kita dah gunakan dia untuk kita faktorkan kat sini. Okay. Tu yang ini ni hanyalah nombor integer sahaja, nombor sahaja. So kita kena selesaikanlah. Alright? Kita kena selesaikan apa? Negatif tolak. Okey, so kena kuasa 2 kan dia. Negatif 3 kuasa 2 sama dengan 9, bukan negatif 9 ya. So negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4 tolak 5. Macam tu. Itu je. So persoalan dia sekarang ni, macam mana kita nak factorize yang ini? Macam mana kita nak factorize yang ini? Okey, so saya highlight yang mana kita kena tulis. Sebab senang, kaedah saya ni senang. Kita highlight mana, saya highlightkan mana yang saya highlight itu yang kita tulis. Iaitu X dan juga dalam kurungan ni. Saya nak tanya. Apa yang saya highlight? X. Okay, apa yang saya highlight tu? X. Apa lagi satu yang saya highlight ni? Negatif 3/2. Macam tu sahaja. Okay. Senang. Kalau kamu faham konsep pengiraan saya ni, senang sahaja. Okay. Senang sebenarnya. Okay. Alright. Okay, so saya ulang macam mana kita nak factorize ni. Tak perlu takut, usah bimbang. Kalau kamu dah buat macam ni, dah buat macam ni, kita tengok yang saya highlight ni sahaja. Yang dalam kurungan ni. Sebab dalam kurungan ni ada negatif, maka dia tolak 3. So maka dia tolak 3. So kalau dia positif macam mana? Kalau positif, tambahlah. Tambah X tambah 3/2. Macam tu simple. Apa yang ada dalam kurungan ni, itu yang kita ni. Nanti kita tengok juga latihan-latihan lain tu. Okay. And then kita pun sikit lagi.
Kita salin balik X tolak 3/2 kuasa 2. And then ambil kalkulator. Ini boleh ambil kalkulator. Negatif 9/4 tolak 5. Ini saya asyik baik saya bawa kalkulator. Per 5, 9/5 tolak 5. So dapat negatif 34/5. Dah siap. Okay. Dah siap. So, nampak complicated lah nak kira ni. Okay. Sebenarnya inilah the best way yang saya boleh fikirkan, yang saya boleh bantu share dengan kamu pengiraan yang ni kalau kamu betul-betul ikut step-step dia. Okay. Apa step-step dia tu? Okay. Ini step. Pertama, kedua dah ada. Kita tambah tolak ni. Step ketiga. Kedua, step ketiga kita simplify lah. Apa lagi yang boleh kita buat? Simplify. Okay. Dan dapat jawapan akhir dia yang itu. Macam tu. Okay. Cuma saya nak ulang. Kenapa? Apa tujuan kita wujudkan ataupun kita tambah, kita tolak benda yang sama ni sebab apa? Okay. Sebab kita nak factorize bahagian yang ini. Supaya dia boleh jadi bentuk ini. Itu tujuan dia. Macam tu. Okay. Okay. So, oleh sebab itu, apa kata dengan contoh yang ada ni, kamu try soalan A. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tolak 9. Okay. Try this one. Tengok macam mana. Siapa yang berani? Okay. Siapa yang berani tu? Okay. Okay. Nota saya sediakan kat sini. Ini saya sediakan nota. Negatif 3X. Negatif 3X kalau kita expand. Tengok, kawan kamu ada cakap kat sini. Negatif 3X tu pergi mana? Okay, negatif 3X tu pergi mana? Alright. Negatif 3X tu pergi mana? Dia dah di-factorize. Okay, so macam mana dapat negatif 34 per 5 tu? Okay. Alright. Saya guna kalkulator. Okay, kat sini saya ada kamera kat sini. Okay. Nampak Negatif 34 per 5 per 4 per 4 kan? Per 4 ni. Yalah. Silap lah. Negatif 9 per 4 tolak 5. Ke saya yang silap ni? Oh, bukan. Negatif 9 per 4. Negatif 9 per 4 tolak 5. Okey. So, sama dengan negatif 29 per 4. Masya Allah. Saya silap lah. Okey. So, boleh nampak situ. Oh, saya salah Negatif 29 per 4. Okey. 29 per 4. Itu jawapan dia Lagi sikit. Negatif 94 tolak 5. Yes. Sorry. Expand bracket tu samakan denominator. Kalau kita expand bracket tu, kita akan dapat negatif 3x tu. So macam mana dapat ni? So macam mana? Okay. So Demo ni dia tanya negatif x pergi mana? Kita dah factorize dah sebenarnya. Alright? Okay. So untuk pergi deeper lagi, alright, sebenarnya dia sama dengan factorize yang kita dah belajar dah berapa malam yang lepas. Okay. Dekat pemfaktoran. Dekat pemfaktoran tu sebenarnya. Okay. Right. So kalau kamu expand yang ini, right, kalau kamu expand yang ini, kamu expand yang ini, kamu akan dapat sama yang ini tau.
bukan yang ini. Bukan yang ini, tapi yang atas ni. Tu ni. Samakan denominator. Alright. Okay. So ada lagi soalan? Yang ni, adakah saya dah menjawab soalan Amir Haziq tu? Kalau kita expand bracket tu, kita akan dapat -3 tu. Itu jawapan dia kot, dia tolong si Syafiqah ni. So macam mana dapat bukan Syafiqah. Demo tu, -3x tu. -3x lagi sekali dekat dia telah difaktorkan. Kalau kita expand, kita dapat balik yang itu je. So yang cuma saya nak tekankan kat sini, cara kita nak factorize, faktorkan yang ini hanya tengok ujung dengan ujung sahaja. Tapi itulah pemikiran kawan-kawan kamu ni, ada dia yang dia fikir lain kan. Tapi tak apa, kita raikan perbezaan pendapat tu. Jangan risau, -3 ni sebenarnya dia telah difaktorkan dalam ni, cuma kita tak nampak. Kalau tak percaya, try expand yang ini, kita akan dapat macam ni. Sebenarnya. Okay? Don't worry. Okay. Macam mana? Boleh tengok contoh yang ini yang saya ada ni untuk penyempurnaan kuasa 2 soalan A ni. Okay. Ada siapa ke yang nak share jawapan dia? Nak share jawapan dia macam mana? Dia dah buat dekat kertas, dia snap and then dia hantar dekat group. Boleh juga macam tu, tak ada masalah. Kita sama-sama belajar. Right? Kalau kita sama-sama belajar, tak perlu rasa malu kan. Oh, malulah kawan ejek nanti sebab tak betul. Dia bukan cerita, dia bukan betul tak betul. Cerita dia berani dengan tak berani je. Okay, Afiqah cakap X tambah 4/2. Okay, X dapat 4/2. X tambah 4/2 kuasa 2 tolak 7. Wow, itu cara kawan kamu menulis bahasa matematik dia. Tengok. Ada yang cakap tu 4/2 tolak 13 pula. Tolak 13. Tak apa, kita raikan kamu punya jawapan ni. Okay. Right, tolak 13. Okay. So tak ada masalah tu yang mana cumanya saya nak bagi tahu tolak 13. Okay, ramai yang tolak 13 tu. Alright. So mungkin ada careless macam saya tadi kan. Macam saya pun careless kan. Contoh yang pertama saya dah careless dah tu. Kan? Lagilah kawan kamu ni pun mengikut jejak saya juga careless. Tapi tak apa, kita sama-sama belajar daripada kesilapan. Okay? Don't worry. Okay. So nampaknya jawapannya banyak yang tolak tambah 13 pun ada. Inilah perlunya kita menyimak jawapan kan. Okay, so -1 ada juga ini Y sama dengan X tambah 4/2 kuasa 2 tambah 13 pun ada juga. So kita tengok ada 3 jawapan. So akhirnya sayalah terpaksa jadi hero untuk mengenal pasti mana satu jawapan dia yang betul. Okay. Alright. Tapi sebelum tu saya nak tegur, sebelum saya pergi kepada jawapan untuk tengok cek jawapan ni. Okey, untuk jawapan akhir yang ini ni, sama kamu semua memang kamu sehati sejiwa betul lah. Untuk yang ini kena bahagi dengan 2. Sepatutnya jawapannya berapa? X tambah 2. Ini X tambah 2, X tambah 2. Semua X tambah 2 X tambah 2. Betul, bagus. Semua sepatutnya kena simplify jadi X tambah 2 untuk final answer. Tak boleh biar macam ni. Okey, sebab apa-apa jawapan akhir mesti yang terringkas. Jawapan akhir okey mesti adalah yang paling terringkas sekali di dunia. Okey, yang paling saya tak suka guna perkataan terpaling sebab dia salah kan. Okey, yang paling ringkas sekali di dunia. Di dunia terus saya claim Okey, so kita tengok alright. So kita tengok ni jawapan kamu ni mana yang betul kan, kita tengok So saya buat kat sini Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4X and then kita tambah
4/2 kuasa 2 tolak 4/2 kuasa 2 tolak 9. Okay. So ini kita factorize. Alright. Highlight ni. Okay. Yang saya highlight ni. Okay. Alright. So dia jadi apa? Nak highlight tu senang je. Saya pun buat apa? Saya buat macam ni je dulu, macam ni. Tolak, ini kita dah ringkaskan jadi 2. 2 kuasa 2 tolak 9. So kat situ dah boleh nampak lah. So yang kita factorize yang ini ni, alright, X dengan positif 2. Sebab ini kita cancel, dia jadi 2, ini jadi 1. Macam tu. So, maka jawapan dia X tambah 2 kuasa 2 tolak 4, negatif 4 tolak 9 tolak 13. So, ini jawapan dia. So, yang inilah jawapan dia. Right? Yang bagi yang ini ni, right? Yang ini ni usah takut, usah khawatir. Bukan bermakna kamu kalah. Dalam yang kita belajar ni, tak ada kalah, tak ada menang. Okay? Alright, kita hanya belajar daripada kesilapan. Ini betul. Yang ini salah, ini salah. Sebab saya terpaksa buat macam tu lah, sebab ini akan jadi nota ni. Okay, alright. Okay, cukup. Contoh yang bentuk 1 punya. Yang bentuk 1. Bentuk 2, alright, yang ada contoh soalan D. Okay, soalan D. Apa itu soalan D? Sekejap saya copy kejap jawapan soalan dia. Ni D Okey, ini soalan bentuk soalan D ni beza sikit dengan apa yang kita bincang tadi tu. Sebab apa? Sebab apa guys? Alright. Sebab X kuasa 2 tu ada perkali 2. Okey. Right? Okey. Ada sekali 2 tu. Situ. Itu beza dia. Yang ini yes, kita kena boleh guna 2 method. Method pertama, method kedua. So mana yang kamu suka, dia suka je, yang minat je kan. Alright, mana yang kamu minat, okay, itu yang kamu guna. Dan kena stay put. Kalau itu yang kamu guna, gunalah sampai bila-bila. Jangan ubah. Nanti kamu confuse. Okay. Kita tengok. Okay, method yang pertama. Method pertama dengan method kedua ni senang je. Dia tak ada beza pun. Tapi beza dia yang kat step pertama. Step pertama, okay, step pertama, fx ataupun y ni sama dengan, kita factorize dengan 2. Semua persamaan ni, kita factorize dengan 2. Keluarkan 2. Sebab kita nak make sure apa? X tu mesti perkali dia 1 kan. Ini dia punya syarat dia tu. X dia tu mesti perkali dia sama dengan 1. Yang ini. So, X dia 1. Sebab tu saya faktorkan 2. Okay. Method step pertama, faktorkan 2. Confuse saya. Okay. Faktorkan 2. Okay. Itu step yang pertama. Okay, ni tak habis lagi ni. Okay. Bila faktorkan 2, 2x kuasa 2 tu dia jadi 2. Manakala 6 ni jadi apa? 3x. 3 ni pula macam mana? Tambah. Okay, 3. Kita keluarkan 3. Dia jadi 3/2. Sebab apa? Bila kita expand balik, okay, 2 darab 3/2 ni, dia akan jadi 3. 3 ni sama dengan yang ini. Itu sebab dia. Please take note Saya terpaksa ruang tu tak ada. Okay, saya tulislah kat sini. Okay. 2 darab 3/2 sama dengan 3. Dia sama, sama dengan ini.
Sebab tu bila kita faktorkan balik, right? Kita faktorkan balik, ini kalau kita darat balik, kita dapat 3 sama dengan yang atas. Itu sahaja. Okay. Boleh boleh Kenapa? Kenapa saya yang kenapa bila saya faktorkan 3 ni dapat 3/2? Sebabnya bila saya darab balik dapat 3 yang ini. Itu punca dia, sebab dia. Kita faktorkan semua, 2 semua. Faktorkan 2 semua ni Alright. Manakala method 2 ni, step pertama dia kita faktorkan 2 juga. Tapi dia hanya setakat X kuasa 2 tolak 6, bukan 6, 3X. Setakat sini sahaja. Yang tambah 3 tu kita letak di kurungan luar. Itu sahaja beza dia. Okay. Tapi dia matlamat dia sama. Beza dia yang 2 ni sahaja. Matlamat dia sama, iaitu kita nak cari bentuk vertex. Okay. Atau kalau bentuk vertex je ni penyempurnaan kuasa 2 lah. Okay. Okay, yang purple ni kita sambung. Sama dengan fx sama dengan atau y sama dengan 2 bracket. Mungkin tak cukup tempat ni. Dekat mana kita nak letak dekat tambah tolak B kuasa 2 tu? Di sini. Tambah dan tolak B/2 kuasa 2. Yang method 2 ni kat mana? Dekat dalam kurungan ni lah. Tambah tolak B/2 kuasa 2. Tengok, method sama. Lain semua sama. Cuma beza cara kita faktorkan sahaja. Tapi mana satu kamu nak guna, ikut keselesaan dan minat kamu. Okay? Keselesaan dan minat kamu. Okay. So, kita faktorkan yang method 1 dulu, kita selesaikan. X kuasa Okay, X kuasa 2 tolak 3X. Kita tambah. Right? Tambah B. B dia berapa B dia? Negatif 3. B dia yang saya highlight ni. Ini B dia. Nilai B dia. Ini nilai yang ni pun sama. Nilai B dia ni. Okay, dia tak berubah. Negatif 3. Right? Tambah negatif 3/2 kuasa 2. Tolak negatif 3/2 kuasa 2 tambah 3/2. Macam tu je. Konsep tambah tolak B/2 kuasa 2 ni, kurungan kuasa 2 ni tetap sama. Tak berubah. Macam biasa, yang ini ni kita factorize. Kita factorize. Tak ada beza, sama je, sambung je dengan skill yang contoh pertama tadi saya tunjuk tu. Okay, sama dengan 2 ni tetap kurungan sebab dia dekat luar, dia orang asing, dia diasingkan. Okay, dia di kuarantin sebab COVID. 2 ni. Right, dia kuarantinkan. Tak pun dia demam campak. Macam tu. Tak pun dia sakit mata, kan? Okay, so kita buat kurungan macam tu. Tak payah pening-pening. Terus buat kurungan besar macam tu, kuasa 2. Lepas tu yang belakang ni tolak negatif 3/2 dapat 9/4 tambah 3/2 tutup bracket. Okay. So yang ini macam mana nak buat ni? Okay, yang dalam kurungan ni. Kita tengok yang dalam kurungan ni. Itu je. X dengan negatif 3/2. Dah settle. Okay. So kita pun buat dalam kurungan ni X tolak 3/2 kuasa 2. Okay, selesaikan. Guna kalkulator. Negatif 9/4. 2 lagi. 4. Tambah 3/2. Tambah kan? Betul tak? Tambah. Yes, tambah. Tak ada berubah kan? Tambah. Sama dengan. So, dapat negatif 3/4.
Adakah ini bentuk vertex? No, no, no. Belum selesai lagi. Sabar, belum selesai. Last but not least, dua ni kita kena, tadi kita kuarantin dia sebab dia COVID, sebab dia sakit mata, demam campak. Okey, selepas beberapa lama, dia pun dah sihat. Kita kembalikan dia ke asalnya. Ya, macam tu. So, dapatlah 2, X tolak 3/2 kuasa 2, tolak 3/2. So inilah jawapan dia. Macam tu. Okay. Macam tu je. Okay. Ini sekiranya kita kurungan semua. Kita faktorkan semua. Okay. I dah go slowly ni. Hopefully kamu understand. Alright. So ini kalau dah faham, bagus. Very good. Sekarang saya nak share pula method yang kedua. Sebab ilmu ni pelbagai cabang. Mana yang kita minat, mana yang kita suka, itu yang kita akan guna sampai bila-bila. Alright? So, hari ini, malam ini, okay, kamu dikehendaki membuat keputusan. Method pertama atau method kedua yang kamu nak guna. Contoh, kalau tak lawak, tak apalah, tak gelak. Okay. Right. Okay. So, kita tengok nombor 2. Okay. Method yang kedua. Alright. Boy. Gelak sakan ke? Jangan gelak sangat. Nanti lupa pula apa yang saya ajar ni. Ni. Baru 2 step ni saya ajar ni. Okay. Seterusnya, kita tengok method kedua. Method kedua, sama juga. Cuma kita operasi kita ada sekitar sini je. 3 ni, 3 dengan 2 ni, dia umpama orang yang tak berapa sihat. Okay? Okay. So, 2. Alright. Dalam kurungan je, kita operasi kita dalam kurungan sahaja. Okay. 2, so X kuasa 2 tolak 3X. Sama juga. Kita tambah negatif 3/2 kuasa 2 tolak negatif 3/2 kuasa 2 tutup kurungan. Tambah 3. Sebab tambah 3 ni dia bukan ahli keluarga lagi, kan? Belum jadi ahli keluarga lagi. So dia kat luar lah ataupun dia sakit dia kat luar juga. Sama macam 2 ni. So apa beza dia? Dia dalam kurungan ni saja. Dalam kurungan ni saja. Okey. Saya nak stop kejap. Nanti kan ada buku rujukan dia menggunakan ada satu kaedah mudah tau. Saya tak pasti. Saya tak minat kaedah tu negatif 2/A apa semua. Sebab apa saya tak minat? Sebab nanti kalau kamu gunakan cara tu, kamu punya jalan kerja kes 1 tu akan kurang. So this is the proper penyempurnaan kuasa 2 yang proper. 2 method ni yang kamu boleh guna ni, ini this is the proper yang kamu boleh dapat markah maksimum. Kalau guna method yang satu tu takut tak diiktiraf oleh pemeriksa. So kita kena tahu juga. Okey, kita kena tahu juga, okey, yang mana boleh dapat markah, mana yang tak dapat markah, yang kurang markah. Okey. Okey, so saya sambung. Tadi iklan saja untuk pengetahuan kamu. So mungkin saya tak tulis, kamu boleh inilah. Okey, yang boleh tulis apa? This is the proper way, the proper method untuk dapat markah. Sebab tu saya cakap kamu kena buat pilihan sama ada method 1 atau method 2 ni. Lepas tu stick. Stick dengan ni saja. Alright. Okey, kita sambung. So kita proses ini pun samalah. Yang ini ni, right? Yang ini ni kita faktorkan. Ini 2, ini kekal and then kita faktorkan yang ini. Okey, sama juga macam ni kuasa 2. Cuma dekat sini ada tolak, ada lain sikitlah. Tolak 9/4. Kita dah kuasa 2 kan dia kan. Ini ni kita dah kuasakan 2 dia 9/4 lah. And then tutup kurungan. And then tambah 3. Macam tu. Lepas tu yang purple ni kita nak apa?
Yang kita highlight sama juga jalan kerja dia. Nak faktorkan ni. Itu dia punya main dia lah. X tolak 3/2. And then apa boleh kita buat? Nombor 2 ni dah baik daripada COVID, daripada demam campak ataupun cerit-birit tu. Cerit-birit buat apa? Sakit mata. Sorry. Mana berjangkit cerit-birit kan? Aduh. Okey. Okey. So, kita pun selesaikanlah 2X tolak 3/2 kuasa 2 tolak 9/2 baru boleh buka kurungan. Bila kita dah expand 2 ni, kurungan tadi ni terhapus. And then kita selesaikan ni, tak payah susah-susah, kita tengok je jawapan ni. Sama je, Okey. 2X tolak 3/2 2 tolak 3/2. Sama je. Okey? So ada 2 method yang saya share dengan kamu. Yang saya sangat berbangga untuk sharing dengan kamu. Okey, selit-selit juga K-pop, K-dramanya ni kan. Okey. So ada 2 kat sini yang kamu boleh guna. Alright, misal tu metode 2. Why not now saya nak kamu try soalan E. Soalan E ni kamu try. Okey. Okey, soalan try yang ini. Try yang ini. Okey, try yang ini. Cuba saya bagi masa 3-4 minit untuk kamu try soalan ni. Kaedah dia sama je. Nota dia boleh tengok dekat skrin kalau nak. Kalau kamu tak ni lah. Right? Kalau kamu tak sempat salin. Okay, try. Dua minit. Okay. Terserah kepada kamu. Kamu nak guna metod 1 atau metod 2. Okay. Sambil-sambil kamu try soalan ni. Kan? Kamu nak dengar saya nyanyi ke apa? Tak payah. Selisih mereka apa perempuan. Nak dengar saya menyanyi. Jangan. Takut nanti gegendang telinga kamu ni, Kang. Pecah. Tak payah, jangan. Amboi, semangat. Buat tu, try soalan. Jangan buat gegendang telinga kamu tu nak pecah. Bahaya. Dekat 1 jam juga ni. Macam mana ni? Ini baru penyempurnaan kuasa 2. Belum lagi masuk lakarkan graf. Tapi lakarkan graf senang je kot. Okay, lagi 2 minit. Lagi 2 minit untuk kamu cuba soalan.
Dah. Ada tak yang nak bagi jawapan je terus? Apa jawapannya? Okey. Saya tolong sikit. Kalau nak factorize, kalau cara method 1 tu nak factorize tu 4 lah kan. So X kuasa 2 tolak 2X tambah 1/8 lah. Tapi kalau rasa macam ni susah, okey, kamu just factorize yang ni je lah. 4 antara X kuasa 2 ni dengan tu je lah, macam ni je lah. Alright? Kalau macam tu. So, mana terpulang kat kamu lah. Kamu nak guna yang mana Oh, Demer. Bukan tambah 1/4 ke? Yes, very good. Ya Allah, bagusnya. Hai, kata kadang-kadang saya saja nak uji kan. Nak uji kamu ni. Thank you. Siapa tu? Nazim. Maknanya kamu fokus ni Fokus nak cari kesalahan saya ke atau kamu fokus nak belajar ni? Tak apa, itu maksudnya dia fokus apa yang saya ajar ni. Tak boleh ada silap sikit je. Ada silap sikit dia alert dah. Bagus. Thank you very much for helping me. Ada juga jawapan berbeza-beza ni. Ada juga yang kat situ kalau tengok kamu ni 4x tolak 1 kuasa 2, ada yang tolak 5, ada tolak 3. Ini antara yang banyak jawapan yang berbeza ni. Tenang-tenang boys. Guys, tenang-tenang. Untuk buat matematik tambahan ni dia kena tenang tau. Dia tak boleh ribut-ribut. Tak boleh kelang kabut nak bersaing. Aku cepat. Tak boleh. Jangan. Alright. Okay. Dia tak boleh. Dia kena tenang-tenang ni. Sebab ramai ada yang tolak 5, ada tolak 3, ada tolak 3/4. Okay. Ada yang tolak 15 pun ada. Alright. Banyak jawapan boleh tengok dekat ruangan chat tu. Alright. Kalau saya personally saya sebenarnya suka yang ini, guna yang ini. Alright. Sebab kalau saya menguasai dua-dua. Lagilah kan. Kan master. Kan. Kuasai dua-dua. Sebab apa? Kalau bila saya factorize semua, dapat yang last tu bentuk macam ni, dia macam tak sedap, tak cantik, tak best. Macam tu maksud dia. Tapi kalau yang guna method kedua tu dapat macam ni, yang satu ni kat luar dapat macam ni, saya suka yang ini. Tapi sekiranya katakan sini 4 kan, sini 4. Okey, contohlah soalan tu 4 sini. Tak apa, saya guna yang ini pun boleh, mana-mana pun boleh. Yang penting tak ada pecahan macam ni. Nanti semak kalau pecahan ni. Tapi untuk contoh jawapan, semakkan jawapan ni saya nak gunakan metod 2 saja je. Okey. So 4, okey, X kuasa 2 tolak 2X. Okey, so X saya tambah. Okey, saya tambah negatif 2 kan. Dia punya B kan. So, tolak negatif 2 per 2 kuasa 2 tolak negatif 2 per 2 kuasa 2 tutup kurungan tambah 1. Okey, kurungan tambah 1. Lepas tu ini saya factorize terus. Okey, 4 kurungan kuasa 2. Yang belakang ni dapat tolak 1 tambah 1. Baik. Ini tutup kurungan. Hati-hati di situ. Okey, hati-hati di situ. Alright. Jangan sampai terni ni betul tak? Tengok, saya check dulu. Negatif 1, 2, 1, kuasa 2 tetap 1 tambah 1. Okey. Lepas tu dekat sini tu saya factorize X. Lupa nak highlightkan dia. Okey. Tolak 1. Sebab saya simplify dapat 1. Okay. And then saya expand. Maka saya akan dapat 4X tolak 1 kuasa 2 tolak 4 tambah 1. Maka jawapannya yang ini. Tolak 3. Right? So ini jawapan dia tolak 3 ni
Alright. Okey, ada yang tambah 2 apa semua. Tolong semak balik. So, saya nak jugalah tengok yang kalau semua ni tak apalah. Kita raikan ni So, X kuasa 2 tolak 2X tambah negatif 2 per 2 kuasa 2 tolak negatif 2 per 2 kuasa 2. Lepas tu tambah 1/4. Macam tu. Ini kita factorize, kita dapat 4 bracket kuasa 2 tolak berapa ni? Tolak 1 tambah 1/4. Macam tu. Okay. And then sama dengan ini yang ini ni X tolak 1. So 4 X tolak 1 kuasa 2. Lepas tu tolak 1 tambah 1/4. So dapat tambah 3/4. Tolak, sorry. Tolak 3/4. Negatif 1 tambah 1/4. Kalau guna kalkulator, bukan jadi positif. Negatif. Mana tu? Syafiqah Raudah, negatif bukan jadi positif ke? Okey. So Syafiqah tu, dia mungkin confused dekat sini tau. Kat sini. Kat sini ni. Dua benda ni. So saya highlight ini. Samalah. Ini dengan ini sama je Okey. First thing first, kita kena selesaikan yang dalam kurungan ni. Kalau negatif 1 kuasa 2, kita akan dapat positif 1. Sebab tu dia kekal negatif. Boleh Syafiqah? Boleh Faham Boleh Syafiqah Respon sikit Alright, okay, good. Sebab tu dia negatif, tolak. Sebab tu dia dapat 1. Sebab kuasa 2. Apa-apa nilai dalam kurungan kita kuasa 2 kan mesti dapat positif. Okay. And then baru kita expand. Dia dah expand, kita dapat sama dengan jawapan yang satu tadi itulah. 3. Macam tu. Kan sama kan? Macam tu. 1 jam ni terangkan pasal computing the square. Tapi tak apa. B dia bukan negatif 8 ke? Bukan. Bagus soalan tu. Okay. Yang kita fokus tu asalnya 8 B. Tapi bila kita dah factorize 4, sebab apa kita factorize 4? Sebab perkali atau koefisien X kuasa 2 ni adalah 4. So kita keluarkan 4, so jadi 2. 4 darab 2 dapat negatif 8. 4 darab negatif 2 dapat negatif 8. That's why dia punya B dia berapa? Negatif 2. Boleh Demo? Boleh? Macam saya tekankan ke semula bila kamu dah factorize, yang kamu buat completing the square tu adalah yang dalam kurungan ni sahaja. Bukannya fungsi asal. Kalau depan dia negatif macam mana pula? Itu yang ketiga tu. Ini tadi bentuk pertama yang senang terus. Bentuk yang kedua, koefisien dia macam ni. Tak sabar si Ahmad Anik ni. Kita pergi kepada bentuk yang ketiga. Seperti yang Ahmad Anik ni requested. Yeah. So F, soalan F ni. Soalan F ni dengan soalan apa ni? Soalan F ni dengan soalan F dengan C ni sama Cuma depan dia negatif. Tapi ini yang F ni negatif 2, ini negatif 1. Tapi konsep dia sama. Konsep dia tetap sama pengiraannya Jangan takut. Usah khawatir. Saya masukkan metod yang ketiga. Okey, Zam. Bapak besar kan? Ni biar nampak semua. Ini. Okey, ini yang ketiga. Saya buat ketiga. Contoh C3. Yang ini C2. B. Ini C1 contoh
Color sikit. Tak nak color ni. Kita color dia warna orange macam ni. Macam tu kan. Ini contoh yang kedua. Ini bentuk yang ketiga. Ini pun penting juga ni. Seperti yang Ahmad Anik Nafis ni tanya. Okey. Dia sama konsep dia, konsep dia tetap sama. Okey. Apa yang sama? Apa yang sama? Kena factorize negatif 2. Konsep dia apa? Okey, konsep dia X ni mesti perkali dia sama dengan 1. Itu konsep dia. Okey. So kita pun apa? Factorize negatif 2. So hati-hati sebab ada negatif di situ. Ada negatif di situ. Okey, hati-hati. Dia akan efek dekat operasi yang kamu dah ni tu. Okey. So negatif 2 kita factorize, kita dapat X kuasa 2. Okey. So lepas tu positif 7x 7x ni kita factorize, kita akan dapat negatif 7/2x. Kenapa? Kalau tak expand. Okey, expand dapat tak positif 7? Bila kamu expand ni dapat tak positif 7? Dapat. Okey. Lepas tu tambah, bukan tambah, tolak juga. Sebab tu positif kan. Negatif, so dapat 3. Macam tu. Okey. Alright. So dapat macam tu, dapat negatif. Tengok, tanda dia daripada tambah ni dia jadi berubah jadi negatif. Sebab apa? Sebab depan ni negatif. Bila negatif darab negatif dapat positif. Bila negatif dapat ni dapat positif kan? Sama dengan atas ni. Itu tujuan factorize dia. Apa tujuan factorize dia? Supaya berkali X ni sama dengan 1. 1 di sini. Ini 1 di sini. Macam tu. Okey. Okey, boleh ya? Anik Nafis, boleh faham Okey. Saya rasa penerangan saya tu jelas tu. Okey. And then apa boleh kita buat? Kita hanya completing the square, CT square ni hanya dalam kurungan. Okey. Yang lain tu tetaplah negatif 2. Okey. So kita kekalkan X kuasa 2 tolak 7/2X. Tambah tolak kuasa 2. Okey. So B dia. Okey. B dia saya nak highlight. This is negatif 7/2 tu adalah dia punya nilai B. Okey. Nilai B. So dalam skema permarkahan kena tulis negatif 7/2 per 2. Tolak negatif 7/2 per 2. Kalau kamu tak tulis macam ni akan dapat K kosong. Bila K kosong, jawapan akhir N kosong. Sayangnya. Walaupun kamu punya penyempurnaan kuasa 2 sempurna. Betul. Marvelous. Marvelous. Right? Okay. So, tolak 3. Belakang ni, tolak 3. Macam tu. Ingat this is very important untuk kamu. Walaupun dia belum pecahan. Jangan guna kalkulator tu. 7/2 bahagi 2 dapat negatif 7/4 terus kuasa 2 tolak negatif 7/4 kuasa 2. Betul. Tapi dapat K kosong. Sia-sia perjuangan. Wajib tulis macam ni. So saya nak remark benda ni. Alright. Wajib ditulis macam ni. Zap. Wajib ditulis macam ni. Macam ni. Macam tu. Ada tanda seru. Wajib ditulis. Yang saya highlight ni. Okay. Lepas tu kita simplify lah. Kan?
Right, macam biasa yang biru ni negatif 2. Okey, so kita yang ini okey, zam kuasa 2. Okey, lepas tu tolak. Okey, tolak sebenarnya kalau dia jadi kuasa 2 saya tak ada. Sorry. Jadi negatif 7/4. Kalau tak percaya tekan kalkulator. Okey, pergi kat beg kuning tu, tekan kalkulator. 7/2 bahagi 2. 7/2 bahagi 2. Silap. 7/2 bahagi 2. Dapat 7/4. Okey. Dapat 7/4 ni. Tempat ni. 7/4. Right. Dapat 7/4 and then tolak 3. Lepas tu yang purple ni apa? Kita yang highlight itulah yang saya highlight tu. X tolak 7/4. And then simplify lah macam biasa. Okay. So saya simplify ni saya laju sikit lah. Negatif 2. Ini X tolak 7/4 kuasa 2. Ini dapat. Okay. Tekan kalkulator. Nak tulis je. Saya tulis kat tepi ni boleh tak? Negatif 7/4 kuasa 2 tolak 3. Okay, sama dengan negatif 49/16 tolak 3. Okay, 49/16. Okay, tolak 3. 97/16. Sir, tak perlu square ke? Itu saya dah jawab kan? Sir, tak perlu square. Saya dah letak kan? Dah jawab kan? Okay. Perlu. Dah, alright. Right? Saya dah jawab dah kan? So, dapat 97/16. Tolong kirakan untuk saya yang ini ni untuk double check. Kadang-kadang ni kan nak melayan ni apa semua tu macam payah juga kan. And then saya expand. Bila expand dapatlah jawapan dia negatif 2 bracket X tolak 7/4 kuasa 2 tambah 97/8. Betul-betul tak tipu. Apa yang betul-betul tak tipu ni? Apa? Macam-macam kamu ni lah. Saya sibuk mengajar, kau chatting pula. Betul lah kira tu. Oh, okay. Alright. So ini jawapan dia. So menjawablah kepada pertanyaan si siapa tadi tu. Alright. Kalau ada negatif kat depan tu apa kita buat? Sama juga factorizekan juga. Tapi factorize lah negatif 2 sebab koefisien X kuasa 2 tu mesti positif. 1. Okay. Yang lain-lain tu boleh cuba. Kat sini ada. Alright. Tengok soalan dia. Ungkapkan bentuk vertex sama je. Okay. Sama je macam ni. Alright. So, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada apa-apa soalan? Oh, tak ada. Cepat je. Okay, tak ada. So, kita boleh tengok soalan yang nombor 2. Alright. So, ada beberapa soalan yang kamu kena jadikan dia dalam bentuk am. Ini bukan lagi dalam, ini belum lagi bentuk am. Kamu kena kembangkan. Ini pun sama. Kena kembangkan dulu jadi dalam bentuk am. Apa bentuk am tu? Saya ulang balik. Bentuk am Bentuk am sama dengan untuk kuadratik bentuk am kuadratik. Fungsi kuadratik sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay. So mesti bentuk macam ni. Okay. Yang dua yang saya star ni belum lagi bentuk am. Kamu kena jadikan dia bentuk am lah. Kena expand. Okay. And jadikan dia bentuk am. And then baru tukarkan kepada dalam kepada bentuk
vertex macam ni yang kita belajar tu lah, yang ada contoh 1, contoh 2, contoh 3, ada semua complete kat sini sebagai latihan latihan pengukuhan kamu, latihan lanjutan. Boleh kat situ. Okey, saya sediakan latihan tambahan. Jawapan saya rasa saya tak ada kot jawapan. Ada ke jawapan ni? Macam tak ada je. Tak ada. Jawapan ni tak ada. Tapi kena buat lah. Tapi kalau nak apa, boleh hantar kat saya, DM PM saya ke apa ke, and then saya boleh post ni lah. So far belum ada lagi. Dia tanya sikit-sikit je. Tanya Kak Eda, tanya macam mana nak kira, untuk semak jawapan ni belum ada lagi. So dengan itu saya nak tanya, kamu buat ke latihan-latihan lanjutan yang saya bagi tu? Hopefully kamu buatlah latihan lanjutan. Maksudnya, selepas kelas ni, kamu kena try. Kena buat latihan apa ni. Walaupun kamu belum lagi belajar latihan tambahan, nanti ada dia punya hikmah dia. Okay? Dah Alright. Kalau dah, 1 jam 15 minit dah ni. Alright, kita pergi kepada melakarkan graf fungsi kuadratik. Ini saya translate dia. Translate melakarkan graf fungsi kuadratik. Dekat sini ni, saya sediakan flowchart yang mana kamu takkan dapat mana-mana flowchart ni melainkan kalau kamu beli modul saya lah. Nanti bila dah dekat-dekat apa tu nanti sampai masa dia nanti saya akan buat iklan modul saya tu, siapa yang bukan MRSM bahagian datuk lah. Okay, so melakarkan graf. Okay, melakarkan graf ni, okay, kalau kamu ikut, just follow the flow je. Okay, follow the flow sahaja. Okay, contohnya macam ni. Step pertama, dia dah guide kamu dah. Step pertama tu apa, okay, step pertama apa, step kedua apa. Tapi dalam bahasa Inggeris lah, saya tak sempat nak translate lagi benda ni. Alright, step ketiga apa, 4, 5, 6 dan 7. Last sekali kita sketch tu. Sama ada graf senyum ni ke ataupun graf masam. Alright. Okay. So, kita pergi. Are you ready Ready lah. Hopefully ready lah. Okay. So, are you ready? So, kita nak buat lakarkan graf. Kamu follow the flow, insyaAllah. Boleh jadikan ini sebagai rujukan. Okay, step pertama, look at your equation, determine the shape of the graph. Okay, the shape of the graph ni, kalau kuadratik, dia ada 2 je. Alright? Tapi sebelum saya nak lukis tu, cuba senyum. Senyum bentuk macam ni kan? Ada mata, ada hidung, ada mulut lah ni senyum ni. Okay? Ni senyum. Cuba masam. Boleh tak masam? Tu masam. Karin dah tunjuk masam. Masam. Kan? Macam tu kan? Tu masam kan? Dia macam ni. Masam. Ni mata, ini hidung kamu. Masam. Ini, ni. Okay. So, sebenarnya, graf kuadratik ni, inilah graf kuadratik tu. Ni kalau positif. Senyum tu kan bentuk positif kan? Satu sifat yang positif, senyum. So, dia positif lah. Positif graf. Masam tu negatif, sifat negatif, masam je kan. So, ini bentuk graf kuadratik masam. Ingat tu je. Nak tahu graf kuadratik tu dia bentuk senyum, bentuk macam ni, lengkung macam ni, dia adalah positif. Graf tu positif, bentuk positif. Kalau bentuk macam ni, tambah mata, tambah hidung, nampak masam, maksudnya adalah sifat negatif, berkait juga dengan graf kuadratik. Dia negatif. Itu je. So untuk kat sini, macam mana kita nak tentukan dia? Kita tengok A dia. Kalau A dia positif, tengok A dia positif kan? Maka bentuk dia adalah senyum. Macam tu. Okay, senyum. Okay. Lepas tu, dia tanya kat sini. Determine the shape ni. Is it negative? No. Kan? So, look at your equation, determine the shape of A. A tu positif. Yes. So, kita pun colourkan yes. Positif kan? Right?
Okay, so ini dia punya soalan dia, ini dia punya equation dia. And then kita dah jawab, dah pergi masuk ke step kedua sebab dia positif. Kalau negatif, dia set lah macam ni. Determine the position of the graph. Position. Position tu apa? Position. Position tu kedudukan graf tu. Okay. Graf apa? Graf kuadratik ni. Sama ada dia ada 3 bentuk tau. Yang ini ni untuk pengetahuan kamu saja. Bentuk dia, bentuk pertama adalah dia menyentuh paksi X. Maka ada 2 nilai. Bentuk yang kedua, dia menyentuh hanya 1 titik sahaja di sini. Okay. Bentuk yang ketiga ni sombong. Kenapa saya cakap sombong? Dia tak sentuh pun. Okay. Dia tak sentuh pun paksi X tu. So ini bentuk graf yang ketiga. Alright. So kalau dia sentuh 2, okay, nilai B kuasa 2 tu, nilai ni dia ada 3. Kalau dia sentuh, ni yang pertama ni yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama tu kalau nilai dia nilai dia positif. Nilai dia positif. 1, 2, 3, 4, 5 tu positif lah. Ataupun bentuk yang kedua, alright, B kuasa 2 tolak 4 AC ni sama dengan kosong. Kalau sama, masukkan nilai dia, nanti saya tunjuk sama dengan kosong, maka dia adalah pada 1 titik. Macam ni, ini bentuk dia. Ini bentuk dia. Manakala kalau bentuk ketiga ni, dia kurang dari kosong ataupun nilai B kuasa 2 tolak 4 AC tu negatif. Dapat nilai negatif, maka dia tidak menyentuh langsung paksi X. Okey, ini benda baru untuk kamu tahu je lah Ini untuk pengetahuan kamu saja yang perlu kamu tahu. Faham itu nanti bila dah masuk dah belajar tu nanti boleh. Okey, so apakah nilai A? 2. Apa nilai B? 6. Apa nilai C? Negatif 8. So kita masukkan ke dalam formula ni. B kuasa 2, 6 kuasa 2 tolak 4 darab A. A dia 2. Okey, C dia tu negatif 8. So berapa nilai dia? 36 tambah 4, 8, 8 darab 8, 64. 64 tambah 6, 36, 100. 100 ni lebih besar daripada kosong. Maka dia adalah nombor dia, nilai dia positif. Kalau positif, macam mana graf dia? Graf dia, bentuk graf dia senyum. Menyentuh 2 titik pada paksi X. Itu dia. Macam tu. Itu kesimpulan untuk step yang kedua. Okey. Step yang ketiga, find maximum or minimum point. Apa maximum and minimum point tu? Okey. Nanti saya bagi tahu. Tapi untuk step yang ketiga ni, kita gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. So kita buatlah kat sini. So kita ada HX kan? Sama dengan 2X kuasa 2. Saya ulang balik tolak 8. Macam tu. So saya terus buat sebab kamu dah mahir. Just saya nak cepat sikit nak kejar masa kan. Takut kamu ngantuk ke apa ke. So saya factorize saya faktorkan 2, saya dapat X kuasa 2 tambah 3X tolak 4.
Macam tu. Saya gunakan yang macam ni Okey. Kemudian saya tambahkan. Alright, saya tambahkan 2. So X kuasa 2 tambah 3X. So dia punya B, nilai B dia apa? 3. Positif 3 So saya tambah 3/2 kuasa 2 tolak 3/2 kuasa 2. Tolak 4. Tutup kurungan. Okey. Ini saya factorize. Okey. Yang belakang ni guna kalkulator je untuk cari nilai. Macam tu. Okey. So sama dengan 2. So ini kurungan. Okey. Tolak 9/4 tolak 4. Macam tu. Ni tolak 4 ni warna biru lah. Okey. Untuk kurungan. So sama dengan 2. Saya kena faktorkan ni. Yang saya highlight ni 2 dengan 3. Positif 3/2 kan? Positif. So X tambah 3/2. Okay. So dapat X tambah 3/2 kuasa 2. Tolak 9/4. Tolak 4. Negatif 9/4. So dapat negatif 25/4. So kita expand balik. Jawapan akhirnya 2 bracket X tambah 3/2 kuasa 2 tolak 25/2. Tak ada kurungan. So ini dia macam tu. Okay. So bila dapat dekat situ, dia tanya titik maksimum ke minimum. Okay. So sebab kalau senyum, okay, saya take note kat sini Kalau minimum, graf senyum. Kalau maksimum, graf masam. Saya buat macam itulah supaya kamu fahamlah. Okey, graf senyum, graf masam. Okey, apakah titik dia? Sebab ini senyum, so dia adalah titik minimum. So saya cancel lah ni kan. Right, saya cancel lah ni. Dia adalah titik minimum. Bukan maksimum. Okey, so macam mana penentuan titik minimum ni? Kat situ kita tengok kat sini. Okey, titik minimum tu yang saya highlight tu. Yang ini adalah titik Y. Koordinat Y. Koordinat Y tu berapa? Negatif 25/2. Itu memang koordinat Y. So kita ada koordinat X dan Y. Okey, koordinat X dan Y ni asing. Okey, koordinat Y adalah ambil terus yang dekat luar kurungan ni. Okey. Apa dia? 25/2. 25/2. Titik X. Titik X ni dia kena buat operasi sikit. Apa operasi dia tu? Yang ini ni 2 dia ada algebra sikit tambah 2 darab X tambah 3/2 bracket kuasa 2 kita wajib samakan dengan kosong. Okay. So kita kena buat algebra sikit. So kalau kita buat algebra 2 ni kita bawa sini dia jadi dia jadi bahagi 2. Kosong bahagi 2 kosong. Kalau kuasa 2 kita bawa ke sebelah punca kuasa kosong dapat kosong. So maka dengan itu kita akan dapat X tambah 3/2 sama dengan kosong. Setelah 2 ni kita bawa ke sebelah.
nilai 2 ni dengan nilai 2 kuasa 2 ni kita bawa ke sebelah sama dengan kosong. So maka dia tinggal X tambah 2 sama dengan X tambah 3/2 sama dengan kosong. So bila kita bawa 3/2 kat sini, maka kita dapat nilai X. X sama dengan 3/2. Maka titik X kat sini adalah, oh sorry, bukan 3/2, negatif 3/2. Ya Allah, sabarnya. Negatif 3/2. Negatif 3/2. Macam tu. Okay, so saya dah go slowly dah ni. Right, so go slowly. Seterusnya, step yang kelima, right, kita samakan, okay, samakan persamaan tu dengan kosong. Persamaan ni 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 8 kita samakan dengan kosong. Bila sama dengan kosong, alright, kita tak boleh terus factorize. Sebelum ni kita tak, dalam kelas saya sebelum ni tak adalah belajar sangat. Kita kena samakan dengan kosong. Sebab fx tu sama dengan kosong ataupun y tu sama dengan kosong. So inilah fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 6x sama dengan kosong. So kita boleh bahagikan dia dengan 2 sebelum kita nak factorize. So kita dapat x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 sama dengan kosong. Macam tu. So ini kita boleh factorize. Okay. Macam mana nak factorize? Hari tu saya tak tunjuk kan. Hari ni saya nak tunjuk guna kalkulator. Macam mana kita nak cari tadi tu. Alamak, saya lupa pula lah. Apa dia punya persamaan dia tu. Okey, persamaan dia tu x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Saya boleh lupa pula. Okey, so ini penggunaan kalkulator dia. Itu saya nak tunjuk macam ni lah. Okey, kita tekan setup. Okey, and then kita cursor ni naik ke atas, turun bawah pun boleh, tapi kita pergi dekat ni, equation A ni. Kita tekan sama dengan. Dia tanya polynomial ke simultaneous equation atau polynomial. Tekan 2. Tekan 2. Dia tanya lagi degree. Degree tu maksudnya kuasa berapa? Kuasa 2. So x tu sama dengan 1. Kita masukkan lah. Sama dengan. Lepas tu 3. Positif 3 kan? Masukkan 3. Sama dengan. Lepas tu tolak 4. So negatif 4. Letak negatif 4. Kat situ. So macam ni kan. Alright. Okay, so tekan sama dengan. Bila sama dengan dia macam ni, so tekan lagi sekali. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Dan tekan lagi sama dengan. X sama dengan negatif 4. Macam tu. Macam tu cara dia. Lepas tu kita nak balik pada normal. Kita tekan balik menu, tekan 1. Balik kepada normal. Balik kembali kepada asal. Okay. So, macam itulah yang saya nak tunjukkan pada tu. Tapi hari tu saya boleh terlupa pula bawa kalkulator saya ni kan. So, X sama dengan 1. Dan X sama dengan negatif 4. Dan fill in the blank X tolak 1. Okay. Ni kita bawa bawa ke tepi ke ni So, X tambah 4. Complete. So, ni nilai X sama dengan 1 dengan negatif 4 ni ada nilai pada apa? Pada paksi X tu. Ni nanti. Ini Y, ini X. Okay, so sini negatif 4, sini 1. Itu maksud dia. Ini paling basic. Paling basic ni. Saya nak terangkan kat kamu ni. Itu maksud dia. X sama dengan ni. Pada paksi X tu Ni paksi Y. Ini paksi X.
Itu maksud dia. Okay. And then, step yang ke-6, dia suruh find y-intercept. Apa ni cakap? Intercept ni persilangan. Persilangan. Pintasan, sorry. Pintasan y. Bila x sama dengan kosong. So, kita ada fx atau y tu sama dengan 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 8. Bila kita gantikan x sama dengan kosong, substitute So, dia dapat 2 darab kosong kuasa 2 tambah 6 darab kosong tolak 8. So, dapat negatif 8. Ini ni adalah pintasan y. Kalau pada graf dia macam mana? Okay. Sini paksi x, sini paksi y. So, sinilah negatif 8 tu. Ini kosong. Ini kosong. So, itu maksud dia. So, ini negatif 8 tu. Pintasan y tu. Saya dah terangkan dah tu. Okay, and then kita nak sketch graph. So, kalau kita ikutkan sketch graph tu. So, to be natural, kita buat macam ni. Pakai pembaris tolong. Tengok macam saya lurus saya buat ni. Tengok, lurus saya buat ni. Menunjukkan saya ni pakai pembaris. Tengok, lurus. Please use, walaupun dia suruh sketch, dia suruh lukiskan graf. Okay, so kita tandakan mana maklumat yang kita ada. Okay, first yang kita perlu tanda adalah kita punya minimum point. Negatif 3/2. Itu paksi X tu negatif 3/2. So, sini negatif 3/2. Okey, asas-asas nak lakarkan graf paksi X, paksi Y ni, kamu dah tahu kan? Kamu dah tahu kan? Memang belajar masa menengah rendah. Okey. Lepas tu, 25/2. Mana 25/2? 25. Ada negatif. Oh, sorry. Ada negatif. Ya Allah. Patutlah pelik. Negatif 25/2. Saya tambah sini. Katakan sini negatif 25/2. 25/2 sama dengan belas-belas lah kan. Berapa 12.5. 12.5. Right. Lepas tu negatif 8. Negatif 8 tu dekat sini. Lepas tu nilai pada paksi X. Ini paksi Y, ini paksi X. Negatif 4. So negatif 4 di sini. Dan 1. So macam mana nak lukiskan dia? So sini kalau kamu tengok dekat sini. Ini adalah titik. Ini adalah titik 3/2. Manakala sini pula, alright, adalah titik 25/2. So, titik persilangan ni, adalah titik negatif 3/2, negatif 25/2. Adalah titik maksimum. Titik minimum. Pada graf ni. So, masa untuk melukis. Okay, apa dia nak melukis dia? So, dia bentuk senyum kan? Okay, so kita perlu lukis dia naik ke atas macam ni. Lepas tu macam ni. Inilah lakaran walaupun tak cantik. Tapi saya percaya kamu boleh buat lebih cantik pada saya. Okay, so macam inilah graf dia dah terbentuk lah. Step 1 sampailah step 7. Okay. Ada yang baru nak masuk. Okay. Alright. So macam ni.
Oh dah 1:41 jam. 1 jam 40 minit juga ni. Alright. So, kalau nak terus pandai, alright, kalau nak terus mahir apa semua tu, mustahil dengan penerangan saya yang sekali ni. So, saya ada sediakan. Saya ada sediakan yang ini. Alright. Kalau nak senang, saya ubah. Boleh ubah. Tak payah ubah pun tak apa. So, dia jadi apa? Okey, dia jadi kena tukarlah. Negatif 4x kuasa 2 tambah 12x tolak 5. So jadi macam ni kan. So saya tinggalkan kamu ni untuk jadikan dia sebagai task. Kepada apa yang kita bincangkan menggunakan flowchart ni. Step by step. Yang sini ni. So boleh ambil ni sebagai rujukan kamu. Alright, sebagai rujukan kamu, and then try buat dekat sini. Step kat sini. Kemudian ada dekat sini ni. Okay, ada dekat sini. Alright. Tapi untuk yang ini, latihan 3 ni, dia agak senang. Pertama soalan A lah. B, C, sebab dia dalam bentuk vertex. Dalam bentuk vertex. So jawapan ni pun ada dekat situ kan. Ini ada jawapan. Ni ada jawapan. Okey, so saya nak tengok soalan C. Kita bincang satu soalan last kali. Okey. Sebab dia bentuk apa? Bentuk masam. Dia bentuk masam. Okey. Kenapa dia bentuk masam? Sebab negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah 9. So ada negatif kat depan ni. Okey, ada negatif kat depan ni. So dia apa? Dia masam. Graf masam. Sebab A dia tu adalah negatif. Dia masam. Okey, so simple je. Kalau tak nak susah-susah, okey, so kita buat paksi X, paksi Y. Sikat tengah-tengah ni lah. Okey, hanya dua sahaja. Okey, dua sahaja yang kita boleh ni. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu kalau macam ni, okey, bentuk masam, kita tentukan dia punya titik maksimum dia. Okey. Macam mana dia cakap? Maximum point, maximum titik maksimum dia. Paksi Y, koordinat Y yang paling senang. Okey. Koordinat Y yang paling senang. Sebab apa? Positif 9. So 9 lah. Titik Y dia tu. Titik X tu. Titik X tu, ingat titik X tu macam ni kita nak cari. Negatif X tolak 2. Kuasa 2 samakan dengan kosong. Lepas tu, kita bawa ini ke sini jadi kosong. Bawa square ni jadi sini jadi square root. Pun dapat kosong. So, kita dapat X tolak 2 sama dengan kosong. Maka X sama dengan 2. So, sini 2. Macam tu. So fx dengan hx sama sama je sebab saya pun confuse tadi hx ke fx. Yang penting itu adalah fungsi. Tapi kalau boleh dari awal sampai bawah tu samalah. Kalau hx saya yang silap tadi tu. So negatif 25/2 tu kena tukar positif ke? Tak, kalau negatif 25/2 tu samalah negatif 3/2. Okey? Contoh macam ni. Ni positif 9 kan? So dia positif titik koordinat y dia positif 9 lah. Okay. So, kalau kita cari dia dekat mana, yang ni yang ringkas kan? Okay. 2 tu kat mana? 2 tu dekat sini. Sini 2. 9 tu dekat sini. So, ini adalah titik maksimum dia. Titik maksimum dia. Alright. Cuma ni sekarang ni, okay, dua benda yang kita kena cari. Apa dua benda tu? Pintasan Y. Sebab kalau katakan macam ni, pintasan Y. Dan juga yang ini ni.
Okay, so kita nak cari pintasan Y. Okay, so kita kena expand. Fx tu sama dengan 9 tolak X tolak 2 kuasa 2. Kita kena expand dia. Nak cari pintasan Y ni kita kena cari expand. 9 ni ingat 9 ni bukannya pintasan Y. Kita kena expand. 9 tolak X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. 9 tolak X kuasa 2 tambah 4X tolak 4. Okey, maka dia dapat negatif X kuasa 2 tambah 4X. 9 tolak 4 tambah 5. So that means kat ujung ni, sebab kalau X kosong, X kuasa 2 kosong, maka pintasan Y dia sama dengan 5. Sebab apa? X ni kosong nilainya, X lagi satu ni pun kosong. So, 5. 5 So, sebenarnya tak payah cari yang dua tu pun tak apa. Cukup ada dua nilai ni. Nilai titik maksimum dan nilai pintasan Y. Terus je buat macam ni. Pun boleh diterima. Dah jadi dah lakarkan dia. Okey. Ada dua nilai ni, pintasan Y dengan titik maksimum atau minimum is good enough. Okey. So dua ni kalau rajin carilah. Okey, kena samakan ini, samakan dengan kosong. Lepas tu factorize. So berapa nilai sini, berapa nilai sini, boleh cari. Okey? Dia boleh jadi macam-macam huruf. Dia boleh jadi macam-macam huruf. Oh, ada yang tolong jawab ni. Bagus betul. Ini mesti form 5 ni. Baguslah. Okey. So, ada banyak latihan lagi. Yang kat sini banyak latihan yang kamu boleh buat. Ada yang dalam bentuk vertex. Ada yang dalam bentuk factorize macam ni. Bentuk factorize ni kena kembangkan dulu. Ada yang memang siap-siap dalam bentuk arm. Boleh buat. Jawapan dia ada. Kamu boleh try. Sharpen your kemahiran asas penyempurnaan kuasa 2. Pertama. Dan melakarkan graf fungsi kuadratik. Oh, ini kalau kamu dapat kuasai waktu cuti ni. Nanti masa form 4. Untuk form 4 tu, senang kamu. Kamu senyum je cikgu kamu ajar. Ataupun yang dah form 5 tu, bolehlah jawab soalan-soalan. Bolehlah recall balik apa yang skill ni yang mana masa kamu form 4 tahun lepas tu kamu honeymoon kan. Sayang kat situ. Alright. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan ke guys? Ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya setakat ni? Tak ada Ada? Tak ada? Alright. Kalau tak ada, I think that's all for now. Okay, dah lama dah saya pinjam masa kamu ni. Standard 1 jam 40 minit ke atas semua ni. Saya ingat ni dah sikit dah ni. Rupanya lebih juga, nak masuk 2 jam juga. Thank you so much kerana join saya punya kelas guys. Maka kita berhenti di sini dahulu. Okay.